Hai, saya Kristina Rinjau Analagat, nomor metrik 69380. Kos ini merupakan ekoturism grup 1, pimpinan Dr. Kamil Muzamil Abdullah, dan saya akan membentangkan tentang pelancongan masa. Pelancongan masa ialah melibatkan ramai pelancong berkunjung ke satu destinasi yang menarik sehingga menyebabkan kepadatan melebihi penduduk tempatan. Pelancong masa sering melibatkan tawaran pakej percutian, seterusnya penerbangan, aktiviti makanan dan lain-lain disediakan dan dipenuhi oleh syarikat. Antara tempat yang sering dikunjung oleh pelancong masa ialah pantai, taman tema, dan gunung. Antara negara yang terkenal dan mempunyai pelancong masa yang ramai dan padat seperti Hong Kong, Singapura, London, Bangkok, Paris, New York, dan Istanbul. Industri pelancongan sememangnya mendatangkan kesan positif. Kepentingan industri pelancongan yang pertama ialah memangkin ekonomi, yang kedua ialah merancangkan pembangunan infrastruktur, yang ketiga budaya dan alam semula jadi dihargai, dan yang keempat ialah menarik pelabur asing, dan yang kelima ialah mewujudkan kesan berganda dalam pelbagai industri, dan yang terakhir ialah menjadi wakil perpaduan antarabangsa. Walau bagaimanapun, terdapat juga persepsi negatif pelancong masa disebabkan oleh pelancong yang tidak bertanggungjawab. Persepsi negatif alam sekitar ialah melibatkan tempat-tempat yang terlalu padat boleh menyebabkan pembuangan sampah yang banyak di tempat awam dan tepi pantai. Pembuangan sampah di tempat awam yang banyak boleh menyebabkan penglihatan yang kurang menarik kerana kotor dan berbau. Seterusnya, pembuangan sampah ke dalam laut juga boleh menyebabkan permukaan laut kotor dan kehidupan akuatik mati. Persepsi negatif yang kedua ialah dari segi ekonomi. Penduduk tempatan kehilangan tempat kerja disebabkan oleh jumlah pelancong semakin meningkat. Seterusnya, penduduk tempatan mengalami peningkatan harga barang yang membebankan dan cukai dan harga tiket penerbangan yang sangat tinggi semasa musim percutian yang melibatkan penduduk tempatan. Persepsi negatif yang ketiga ialah dari segi sosial. Pelancongan masa menyebabkan penyebaran wabak penyakit atau penularan penyakit yang cepat berjangkit yang disebabkan oleh kepadatan di suatu tempat. Seterusnya, penduduk tempatan mengalami masalah kesihatan kerana tertangguh pemeriksaan dan perubatan disebabkan jumlah pelancong yang semakin ramai. Persepsi negatif yang ketiga ialah dari segi budaya. Masalah pencemaran budaya berlaku terhadap kalangan penduduk tempatan. Pendedahan dan penyerapan budaya barat terhadap sosial budaya penduduk tambahan berlaku dengan cepat. Masalah ini termasuklah cara pemakaian, minuman keras, pergaulan bebas dan sebagainya yang dibawa masuk oleh pelancong asing. Walau bagaimanapun, masyarakat dan pihak kerajaan telah mengambil langkah untuk mengatasi persepsi negatif pelancong masa supaya dapat meningkatkan sektor pelancongan. Langkah pertama untuk mengatasi persepsi negatif pelancong masa ialah dari segi keselamatan. Mengurangkan aktiviti sosial terhadap penduduk tempatan dan juga pelancong dapat mengurangkan persepsi negatif pelancong masa. Seterusnya, mengharamkan alkohol dibawa masuk ke tempat pelancongan dan memantau aktiviti pergaulan bebas. Selain itu, menggunakan cara pemakaian yang sopan semasa pergi melancong dapat mengurangkan persepsi negatif pelancong masa. Langkah mengatasi persepsi negatif pelancong masa yang kedua ialah kebersihan alam sekitar.
Meletakkan lebih banyak tong sampah mengikut jenis sampah, seterusnya membuat aktiviti kebersihan di tempat awam dan di permukaan laut. Selain itu, memberikan kompaun yang tinggi kepada pelancong yang membuang sampah merata-rata dan tidak menggalakkan penggunaan beg plastik dan straw di tempat pelancongan. Datuk Bandar dan semua pihak kerajaan tempatan memang mengutamakan masalah kebersihan. Jadi punca yang berlaku adalah sikap acuh tak acuh daripada peniaga, pengunjung dan juga kontraktor yang diamanahkan. BBT terpanggil bertanggungjawab kerana ini amanah kita untuk membuat kompaun kepada kutu sampah. Kategori kutu sampah, mereka yang membuang sampah. Tindakan tegas itu mengikut Seksyen 47 Kurungan A Peraturan Awam Akta 133 Jalan, Parit dan Bangunan 1974 kerana Langkah yang ketiga pula untuk mengurangkan persepsi negatif pelancong masa ialah mengurangkan jumlah pelancongan. Pihak pelancongan dapat menghadkan jumlah pelancong dalam setiap tahun. Seterusnya, meningkatkan cukai, harga tiket dan iuran kemasukan yang tinggi mengikut kumpulan atau individu dan memperketatkan penjagaan pintu masuk ke destinasi pelancongan sekiranya jumlah sudah mencukupi mengikuti ketetapan pihak pelancongan. Oleh kerana itu, pihak kerajaan telah memperkenalkan walaupun lesen masa 2015 hingga 2025 dengan harapan semua warga asing yang datang melancong ke negara kita dapat meninggalkan kesan yang sebaik mungkin. Sebelum itu, adalah lebih penting kita mengetahui sejauh mana warga asing melihat Malaysia atau Kuala Lumpur dari sudut pandangan mereka. Langkah untuk mengurangkan persepsi negatif pelancong mangsa yang keempat ialah meningkatkan ekopelancongan kebudayaan. Mengadakan lebih banyak lawatan ke tempat kebudayaan. Selain itu, pelancong digalakkan menggunakan pakaian setiap kaum. Seterusnya, pelancong pula dapat mencuba dan menikmati makanan di tempat kebudayaan mengikut kaum dan agama masing-masing. Tujuan lawatan kebudayaan diadakan supaya antara pelancong dengan penduduk tempatan dapat menghormati budaya orang lain yang berbeza. Langkah seterusnya untuk mengurangkan persepsi negatif ialah meningkatkan lebih banyak lagi aktiviti lasak dan mencabar seperti flying fox, aktiviti memanah, rentas hutan, berkayak dan berakit. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.